Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam saya punya channel. Moga-moga saya dapat berkongsi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sururana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Jadi terima kasih kepada yang masih setia, masih sanggup bersama dengan perkongsian daripada saya. InsyaAllah ada kebaikan tuan-tuan boleh ambil, kekurangan insyaAllah saya akan perbaiki. Boleh tinggalkan pada komen di bawah untuk saya perbaiki, untuk mempertingkatkan lagi perkongsian ilmu. Jadi untuk hari ini saya sekadar berkongsi berkenaan dengan sistem bekalan elektrik, yang mana kalau kita tengok rata-rata bila kita tanya pasal sistem bekalan elektrik, sistem penghantaran, tapi saya lebih nak berfokus kepada kita punya voltan. Okey, saya suka untuk berkongsi berkaitan dengan voltan di rumah kediaman ataupun voltan yang sampai ke rumah kita lah, premis kediaman kita. Okey, untuk perpasangan di rumah kita, voltan bekalan biasanya yang datang adalah macam ni contoh penghantaran. Okey, sistem penghantaran kita kalau dihantar daripada stesen jana kuasa, biasanya dia akan jana lebih kurang dalam 11,000 volt ataupun 22 atau 33. Tapi 22 saya rasa tak ada dah kot sekarang. Yang ada pun belah-belah Johor mungkin masih ada, tapi dah banyak upgrade pada 33. Kebanyakan sistem kita dia punya penghantaran ataupun dia punya jana kuasa. Dalam jana kuasa biasanya dia jana 11,000 dan dia akan hantar lah. Hantar ni dia hantar, ada yang dia hantar 33,000, ada dia hantar 11,000, ada dia hantar 132, 275. Tuan-tuan boleh tengok dekat gambar tu. Dekat gambar tu ditunjuk penghantaran. Tapi kalau kita tengok dia jana dia jana 11,000. Sebab apa dia jana sikit, dia hantar banyak? Sebab saya pegang satulah mudah untuk kita berkongsi hari ni. Jana elektrik, tenaga dia akan terhasil. Jadi tenaga ni tak boleh disimpan. Bila tak boleh simpan, maksud kena cepat-cepat agih . Jadi bila dia simpan, macam badan kita simpan tenaga, makan kita simpan, jadi badan tak sihat . Jadi sama juga dengan elektrik, dia simpan, dia tak simpan. Jadi dia jana tak banyak, 11,000, dia hantar keluar. Dia jana dihantar. Kalau tempat tu memerlukan penghantaran yang tinggi ataupun memerlukan voltan yang tinggi, dia akan step up dekat transformer. Okey, itu untuk janaan. Sebab saya bukan fokus pada janaan lah. Saya sekadar nak berkongsi berkenaan dengan voltan di rumah kita. Okey, di rumah kediaman khasnya. Okey, proses untuk tenaga elektrik sampai ke rumah kita, dia akan jana, dia akan hantar dan dia akan agih lah. Okey, agihan ataupun dia tulis sini pembahagian. Tuan-tuan boleh rujuk juga dalam nota tu. Saya share gambar-gambar ni, saya ambil daripada, kalau kat situ kita tengok, saya ambil daripada blogspot tu kan, 17 blogspot. Saya bagi kredit kepada itulah, sebab benda ni dia orang share dalam internet, jadi saya sekadar berkongsi semula. Okey, jadi sistem penghantaran kita nak sampai di rumah, dia akan jana, dia akan hantar dan dia akan agih sehingga ke rumah kita. Daripada voltan yang tinggi, dia akan hantar ke rumah, dia akan masuk kepada transformer, sama ada kita nak voltan yang rendah ataupun voltan tinggi. Ini semua bukan kerja kita lah. Okey, ini sistem penghantaran ni, voltan ni biasanya daripada pembekal ataupun kita panggil juga pemegang lesen. Dalam akta disebut sebagai pemegang lesen yang boleh menjana, boleh mengerjakan atau dikerjakan sistem elektrik ni semua, dia sebut sebagai pemegang lesen. Okey, fokus saya kat sini. Saya nak cerita berkenaan dengan voltan di rumah kita. Okey, dalam rumah kita ni, voltan yang sampai kat rumah kita, kita tahu tenaga elektrik yang sampai di rumah kita daripada pembekal tenaga, iaitu kalau Semenanjung ni kita glamour dengan TNB, Tenaga Nasional Berhad. Kalau sebelah Sabah Sarawak, dia ada yang lain, iaitu dia ada Sesco dengan SESB, Sabah Electricity Sdn Bhd dengan Sarawak lah, Sarawak Energy Sesco. Okey, jadi dekat Semenanjung kita ni pakai bekalan daripada TNB, walaupun ada beberapa lagi pembekal tenaga yang lain, tetapi kontrak kalau kita tengok, tenaga elektrik yang sampai ke kediaman kita dihantar oleh TNB, kerana dia adalah satu badan ataupun syarikat
yang mendapat kontrak untuk lesen untuk membekal tenaga kepada kita lah, pengguna. Okey, baik. Voltan yang sampai dekat rumah kita sebab bila saya bercakap tentang voltan, ada orang cerita voltan 240 volt, ada orang cerita voltan 415 volt. Tuan-tuan semua kena maklum bahawa Suruhanjaya Tenaga telah mengeluarkan satu garis panduan. Kalau ikutkan garis panduan ni dikeluarkan pada 2008. 2008, kemudian dia ada penambahbaikan pada 2010, kemudian dia ada keluarkan keluaran yang terkini, kalau saya tak salah garis panduan tu dikeluarkan pada 2015. Itu dah cetakan keberapa pun saya tak pasti. Sebab di tangan saya, kalau saya ada simpan, buku saya adalah cetakan yang pada tahun 2010. Okey, 2008 dia keluarkan satu garis panduan, kemudian dia ada buat penambahbaikan pada 2010 lah. Okey, kita cerita pasal voltan. Voltan bekalan di rumah kita. Kalau mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga, saya pergi tunjuk tuan-tuan buku garis panduan ni, kita nak tengok macam mana. Ni buku garis panduan. Garis panduan ni Suruhanjaya Tenaga keluarkan pada tahun 2010. Buku yang macam ni pada 2010. Pada 2008 dia ada juga keluarkan dalam online, dekat internet ada. Tapi 2008 kemudian dia ada pindaan pada 2010 tu, dia dah keluar yang ni. Garis panduan ni, kalau sepatutnya kita ni, walaupun kita orang awam, kita kena ada benda ni. Sebab ni garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya. Sebab kita merujuk kepada Akta Bekalan Elektrik, kalau saya tak salah Seksyen 50C, berkenaan dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya. Maka benda ni kita guna pakai Seksyen 50C ni. Akta yang dipinda, dia keluar pindaan terkini tu, Akta Bekalan Elektrik 1980 pada cetakan 2016. Pindaan terakhir adalah pada 2015 dan dikeluarkan pada 2016. Jadi garis panduan ni sebenarnya semua orang kena tahu, termasuklah kita sebagai orang awam, apatah lagi untuk pekerja-pekerja ataupun orang-orang kompeten yang lain lah. Okey, tapi saya nak cerita dekat sini berkenaan dengan voltan. Okey, voltan di rumah kita adalah voltan 230 volt. 230 volt ni voltan di rumah kita arus ulang alik dengan julat 10%, negatif 6%. Okey, untuk voltan 3 fasa 400 volt, julat 10%, negatif 6%. Okey, apa benda voltan 3 fasa, voltan 1 fasa, yang mana kita menerima bekalan daripada pembekal sama ada 1 talian hidup ataupun 3 talian hidup. Dan dia juga 3 talian hidup ni berserta neutral ataupun tanpa neutral. Yang tu dipanggil sistem 3 fasa 4 dawai ataupun 3 fasa 3 dawai. Okey, di rumah kita ni biasanya memang kita pakai neutral lah. Jadi memang kalau single phase, memang dia datang 1 fasa 1 neutral lah, 1 live 1 neutral. Kalau 3 fasa, dia hantar 3 live 1 neutral. Dekat rumah biasanya memang kita pakai neutral. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita nak berkongsi hari ni, voltan di rumah kita ni, voltan rumah kita memang voltan 400 volt ataupun 230. Dia ada julat. Apa itu julat? Julat ni sebenarnya dia adalah nilai antara. Macam mana kita nak sebut sebagai nilai antara? Okey, voltan yang cantik, yang voltan solid sepatutnya sampai di rumah kita adalah 230 volt ataupun 3 fasa 400 volt. Tuan-tuan boleh tengok pada slide saya tu. Kita tengok sebenarnya voltan kita, dia ada nilai antara, iaitu pembekal tenaga, Suruhanjaya Tenaga dia dah menetapkan standard dia, standard untuk voltan sampai di rumah kita. Okey, Suruhanjaya Tenaga ni, kalau kita di Semenanjung ni, sepatutnya memang ramai yang tahulah. Cuma Sarawak setahu saya dia pakaikan apa dia panggil, EIU kalau saya tak salah, Electrical Inspectorate Unit. Okey, unit inspektorat elektrik di Sarawak. Kalau kita ni Suruhanjaya Tenaga lah. Saya tak pasti Suruhanjaya Tenaga di Sarawak dah mula, setahu saya dia dah mula masuk lah. Cuma kita di Semenanjung, kita memang terkenal pertama sekali pembekal tenaga TNB, yang keduanya yang mengawal selia elektrik dan juga gas dalam Malaysia. Kalau ikutkan yang dalam Malaysia ni adalah Suruhanjaya Tenaga. Okey, baik. Kita nak cerita kat sini, standard yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga adalah voltan kita adalah voltan 230 volt untuk single phase 1 fasa dan voltan 400 volt untuk 3 phase. Jadi yang disebut tadi nilai antara, maksudnya voltan yang sampai di rumah kita oleh pembekal, yang dibekalkan oleh pembekal tu, dia boleh berlaku di antara, kalau dia kurang sebanyak 6%, tu paling kurang lah tu. Maksudnya voltan tu
dia dalam penghantaran dia akan berlaku kejatuhan, dia akan berlaku susut voltan. Jadi voltan yang sampai di rumah kita seandainya kurang yang boleh dibenarkan untuk pembekal tenaga hantar kepada kita adalah paling rendah 216 volt, 216.2 volt. Itu untuk single phase. Kalau untuk 3 phase dia kurang 6% sebanyak 376 volt. Okey, ini yang disebut sebagai julat tadi ataupun variasi voltan. Variasi ataupun disebut juga sebagai nilai antara. Jadi nilai voltan yang boleh sampai di rumah kita seandainya dia boleh lebih 10% daripada voltan sebenar ataupun voltan yang cantik tu, voltan solid tu 230 volt. Kalau dia datang lebih 10%, maksudnya dia boleh sehingga 255 volt, iaitu 10% lebih daripada nilai voltan asal tu 230. 10% tu bersamaan dengan 23 volt. Jadi kalau 23 volt kita tambah daripada 230, dia akan jadi 253. Ke saya ada salah dekat situ kenapa dia jadi 255? Slide ni pun saya ambil daripada internet juga. Okey, so saya rasa boleh buat pembetulan kat situ 253. 10% daripada voltan asal 230 tu adalah 253. Okey. Jadi nilai voltan kita tu dia kurang, kalau kurang saya kirakan semula 10% daripada 10 bahagi 100 darab 230 bersamaan dengan 23 tambah 230, dia jadi maksima dia 253. Kalau dia voltan lebih 10% iaitu 253. Kalau kurang dia boleh berlaku 6%. 6 bahagi 100 darab 230. Nilai dia adalah 13.8. 230 tolak dengan 13.8, dia akan dapat 216.2. Nilai yang di bawah tu betul Okey, 253 tu je, ada sedikit pembetulan yang kita kena buat lah. Jadi voltan ni yang sampai di rumah kita. Okey, kemudian orang-orang elektrik ni kadang-kadang dia keliru sebab ST, Suruhanjaya Tenaga, dia ada keluarkan dalam buku garis panduan dia, ada berkenaan dengan 5% dan juga 3%. Apa benda 5%, 3% tu Kalau tuan-tuan tengok di sini, dalam garis panduan buku yang saya tunjuk mula-mula tadi, dalam garis panduan Suruhanjaya dia ada keluarkan berkenaan dengan kabel. Dalam kita cerita kabel, kalau tuan-tuan boleh tengok pada perkara nombor 5, tuan-tuan boleh tengok pada perkara nombor 5. Okey, dalam perkara nombor 5 tu, kalau tuan-tuan perasan, dia tulis tu kadar susut voltan kabel tidak melebihi 3% bagi beban lampu dan 5% bagi lain-lain daripada nilai voltan bekalan. Nilai voltan bekalan tadi 230 tu lah. Okey, itu kalau 230. Okey, jadi dalam rumah kita cerita ni adalah cerita berkenaan dengan kejatuhan voltan pada kabel, iaitu susut voltan pada kabel yang di dalam rumah selepas bekalan sampai. Okey, bekalan kita baca tadi 230 volt dan juga 400 volt. Kalau dia jatuh, dia boleh jatuh sebanyak 6%. Kalau dia terlebih, dia boleh lebih sebanyak 10%. Itu cerita bekalan yang dibekalkan oleh pembekal tenaga. Cuma bila kita cerita dalam rumah kita buat pendawaian, kita tengok dekat situ, pendawaian yang kita buat, kita kena pastikan kabel kita betul. Kita kena rujuk pada jadual 4D1A, saiz kabel kita. Jadual 4D1B adalah saiz kabel, kadar susut voltan bagi kabel. Jadi bila kita sebagai orang kompeten yang buat kerja pendawaian, kita kena rujuk jadual ni untuk memastikan bahawa pendawaian kita tu tidak berlaku susut voltan. Sebab dekat sini kalau kita tengok pada perkara nombor 5, ST dah tetapkan bahawa susut voltan dia mesti tak boleh lebih daripada 3% kalau beban kita lampu, dan 5% bagi lain-lain beban yang lain. Contoh soket, apa lagi, aircon dan sebagainya. Tapi kalau kita cerita lampu, dia tak boleh lebih daripada 3%. Jadi kejatuhan voltan. Jadi kalau dekat sini tuan-tuan kena faham, kejatuhan voltan dia boleh berlaku dalam penghantaran sebelum sampai 230. Maksudnya sebelum masuk dekat rumah kita. Dia masuk rumah kita ni, dia masuk dekat cut out lah. Okey, cut out, neutral link, meter, barulah pergi pada main switch. Main switch tu adalah hak milik pengguna. Bermula daripada main switch bahagian pengguna. Sebelum main switch, iaitu meter dan juga cut out, neutral link, itu pembekal tenaga punya. Jadi yang kita cerita tadi ada kejatuhan voltan
ataupun kita cerita tentang ada 10% dan 6%, itu adalah nilai susut yang boleh berlaku pada pembekal. Maksudnya bekalan yang sampai kat kita, dia boleh berlaku seandainya pembekal tenaga hantar berlaku susut voltan sebanyak 6%. Itu dalam dibenarkan lagi, sebab dalam Suruhanjaya dia dah tetapkan standard dia ada plus minus variasi voltan ataupun julat. Julat voltan tu dia boleh berlaku kejatuhan sehingga 6%. Tetapi bila masuk dalam rumah, kejatuhan yang dalam rumah ni kita cerita dalam pendawaian, Suruhanjaya Tenaga dah tetapkan dekat sini standard dia ada dalam tuan-tuan boleh carilah buku garis panduan tu, biasanya dijual di Suruhanjaya Tenaga. Sebagai orang kompeten, kontraktor, pembekal pembekal tenaga ke, sepatutnya semua orang ni kena ada buku ni sebagai rujukan. Sebab dalam section 50C dia dah bagi tahu dah, bila ST keluarkan garis panduan, maka kita semua kena ikut. Dan nanti untuk sesi yang akan datang saya cuba bacakan apa itu garis panduan tu apa itu dalam akta yang berkaitan dengan garis panduan yang dikeluarkan. Banyak garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Adanya garis panduan berkenaan dengan rumah kediaman, ada juga panduan prosedur kerja selamat, adanya garis panduan tentang pemasangan water heater. Kita ni semua kena ada benda-benda tu. Sebab bila garis panduan kita tak pakai, kita tak guna, kita tak ikut, maka dia jadi satu kesalahan merujuk kepada akta lah. Okey, akta berkenaan elektrik. Jadi dekat sini kalau tuan-tuan tengok dengan lebih dalam, apa yang dimaksudkan kejatuhan voltan ni, kejatuhan voltan di dalam rumah. Maksudnya pendawai ataupun orang kompeten yang buat kerja pendawaian, kontraktor, dia kena pastikan bahawa kabel yang diguna pakai adalah bersesuaian supaya tidak berlakunya kejatuhan voltan yang melebihi daripada dibenarkan. Okey, saya pergi ambil contoh. Sekiranya voltan kita adalah 230 volt. Kita tengok kalau 230 volt, kejatuhan voltan yang dibenarkan di dalam rumah adalah 3% untuk lampu, 5% untuk lain-lain. Saya anggap dulu bahawa kejatuhan maksima dia adalah 5%. Kita anggap je bekalan dalam rumah kita, kejatuhan dia 5%. Berapa nilai 5%? 5% daripada 230. Nilai dia adalah 11.5 volt. Jadi kejatuhan yang dibenarkan di dalam rumah adalah 11.5 volt. Itu berdasarkan bekalan kita adalah 230. Sebab kita tahu kejatuhan voltan ni dia berlaku dalam penghantaran pun berlaku. Jadi sebelum sampai di rumah kita dah berlaku kejatuhan voltan. Sebab tu dibenarkan kejatuhan sehingga 6%. Itu dalam sistem bekalan kita. Saya ambil contoh. Kalau tadi voltan kita cantik 230, maka kejatuhan di dalam rumah adalah 11.5. Seandainya contoh, kalau kita punya kejatuhan kalau kita punya voltan tadi datang 216.2, kalau kita tengok 5% adalah 10.81. Ni tuan-tuan kena faham betul-betul ni. Okey, kalau kejatuhan voltan yang diceritakan di sini adalah berkaitan dengan kejatuhan berdasarkan daripada nilai voltan bekalan. Voltan bekalan tadi kita dah cerita 6% dengan 10%. Itu bekalan yang mana pembekal tenaga yang tentukan voltan yang sampai ke rumah kita. Kita pula sebagai pengguna, kita kena tahu voltan minima kena sampai di rumah kita adalah 216.2. Saya suka lebih berfokus kepada single phase lah, sebab kebanyakan rumah kita adalah single phase. Jadi kalau dah berlaku, saya ambil lagi contoh, seandainya kejatuhan voltan berlaku di dalam rumah kita sebanyak 5%, pada pembekal berlaku kejatuhan voltan juga sebanyak 6%, maksud dia kejatuhan voltan sebenar jumlah yang boleh berlaku adalah 11%. Tuan-tuan boleh faham tak? Sebab di dalam rumah kita kejatuhan voltan ni pada 5% ni pada kita punya sistem penawaian. Okey, yang 6% tadi pada bekalan. Jadi jumlah dia adalah 11%. Saya terima maklumat ni, saya terima data ni adalah sewaktu saya pergi seminar di Johor Bahru. Seminar yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Tenaga, dan speaker pada masa tu adalah seorang saya tak ingat siapa nama dia, tapi kalau saya tak salah dia adalah IR yang mana terlibat dengan penghasilan buku garis panduan ni. Dia buat penerangan. Dia kata semua orang kena faham kejatuhan voltan ni yang ceritanya adalah 5% dalam rumah, 6% pada sistem bekalan. Jadi jumlah kejatuhan voltan dia boleh berlaku sebanyak 11%. Tu menarik kat situ, 11%. 11% ni berapa? Kalau kita kira 11% daripada 230,
sebenarnya dia adalah 25.3 volt. Maksudnya yang sampai kepada beban kita, voltage yang sampai kepada beban kita, dia boleh berlaku susut sebanyak 25.3, yang mana dia membawa jumlah kepada nilai sekejap saya cuba kirakan, 230 tolak 25.3. Maksud dia, voltan yang sampai di beban kita, dia boleh berlaku 204.7 volt. Ni tuan-tuan nanti ulang balik lah. Okey, cuba ulang balik video saya, cuba fahamkan. Voltan yang boleh sampai di beban kita adalah 204.7. Ini seandainya berlaku susut voltan sebanyak 11%. Macam mana boleh datang 11%? Dia dah berlaku jatuh pada pembekal sebanyak 6%, dan pada pengguna dia telah berlaku kejatuhan sebanyak 5% di dalam pendawaian kita. 6% di mana? Di pembekal. Pembekal maksudnya dalam penghantaran dia telah berlaku susut dan sampai kepada kita. ST benarkan kejatuhan dia adalah 6%. Okey. Saya harap benda ni bermanfaat untuk semua orang. Okey, jadi saya ulang dekat situ. Macam mana saya nak patah balik? Okey. Sekejap. Okey, ni sistem bekalan saya tadi. Saya ulang dekat sini. Saya tunjukkan contoh kat sini. Okey, voltan kita, saya ulang kat sini. Voltan yang standard ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga adalah 230 volt untuk voltan arus alik satu fasa. Untuk voltan 3 fasa 400 volt. Kejatuhan yang dibenarkan adalah 6%. Okey. Jadi saya nak cerita pada kejatuhannya. Kalau lebih, biasanya lebih ni kenapa? Ni kalau lebih ni mesti ada masalah dengan sistem lah. Mungkin barang rosak ataupun ada kilat, ada kenaikan voltan mendadak. Dia kalau naik ni, sebab tu di rumah ST ni disuruh kita pasang SPD. Apa itu SPD? Surging Protection Device. InsyaAllah kita akan kongsikan pada sesi yang akan datang. Kalau ada nanti, saya cuba kita cari satu masa untuk kita berkongsi berkenaan dengan SPD. Jadi voltan di rumah dalam bekalan pembekal tenaga hantar, dia boleh berlaku kejatuhan sebanyak 6% ataupun kenaikan 10%. Ini dalam penghantaran memang akan berlaku kenaikan kejatuhan. Okey. Jadi kat situ ST tetapkan adanya julat, iaitu 10% dan juga 6%. Jadi kalau seandainya berlaku kejatuhan sebanyak 6% di pembekal, dan dalam pengguna pula boleh berlaku sebanyak 5% kejatuhan. Mana saya rujuk? Saya rujuk pada garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga, iaitu garis panduan pendawaian elektrik bangunan kediaman. Jadi bila dia jatuh, kejatuhan voltan paling rendah untuk single phase 216.2. Kalau tinggi dia boleh pergi 253, sedikit pembetulan kat situ. Okey, voltan kita boleh berlaku kenaikan ataupun jatuh sebanyak 6%, jatuh naik sebanyak 10%. Walau bagaimanapun di dalam garis panduan dia bercerita tentang kejatuhan voltan di dalam sistem pendawaian kita, yang mana kabel yang kita pakai mestilah bersesuaian merujuk kepada jadual 4D1A, dan kita mesti merujuk kepada kadar jatuh ataupun kadar susut voltan pada jadual 4D1B. Tuan-tuan boleh cuba dapatkan garis panduan daripada Suruhanjaya Tenaga, atau utama sekali kontraktor elektrik, orang-orang kompeten. Sepatutnya kita kena jadikan ni sebagai satu rujukan kita yang utama, di samping buku akta dan juga peraturan tu, Akta Bekalan Elektrik 1990 dan juga peraturan elektrik 1994. Jadi saya rasa sekadar itu dulu saya berkongsi semula. Kejatuhan voltan boleh berlaku sebanyak 11%. Ini maksudnya kalau paling teruk jatuh 11%, 5% di dalam rumah, 6% dalam bekalan. Jadi saya rasa untuk sesi kali ini sekadar saya berkongsi berkenaan dengan voltan bekalan di rumah kediaman. Moga-moga mendapat manfaat. Segala baik, segala kebaikan datang daripada Allah SWT. Kelemahan, kekurangan daripada diri saya, hakikat tetap pada Allah. Mana-mana rasa untuk penambahbaikan, boleh tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan share saya punya video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.